Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia Tuan Imam, dimuliakan anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Sulistia, ahli-ahli jemaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah dipanjangkan umur, diberikan kita nikmat kesihatan, dapat kita hadir ke rumah Allah pada malam ini, berada pada majlis ilmu Raudhatul Jannah, taman syurga. Semoga mendapat rahmah, maghfirah dan barakah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Baiklah tuan-tuan, pada malam ini saya bacakan satu lagi tajuk berkaitan dengan kelebihan istighfar. Tuan-tuan, saya nak habiskanlah rasanya sikit lagi, jadi saya malam ni tak sempatlah, tapi ada lagi 4 tajuk kecil. Ada lagi 4 tajuk kecil yang mana saya nak habiskan dalam tempoh yang terdekat ini. Lepas tu baru kita baca kitab akidah, insya-Allah. Ada 4 tajuk kecil, jadi malam ni mungkin 1 ataupun 2 tajuk kita baca dan kita boleh khatam kitab Fadilat Istighfar, kelebihan istighfar. Baik, malam ni masuk muka surat yang ke-82 berkaitan dengan istighfar orang beriman kepada orang beriman yang telah meninggal. Iaitu berkaitan apakah sumbangan yang boleh kita berikan kepada saudara-saudara kita yang telah pergi. Apakah amalan yang boleh kita amalkan, yang mana amalan itu mungkin memberi manfaat kepada si mati dan juga kepada kita yang masih hidup. Bukan bermakna mereka telah pergi, udah putus 100%. Tak ada maknanya lagi. Nak buat apa lagi dah? Udah lupa dah, jangan duk ingat lagi. Bukan, itu bukan ajaran Islam. Apatah lagi jika yang pergi itu adalah mak bapak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, orang yang kita sayang, suami ataupun isteri, adik-beradik kita, saudara-saudara kita yang rapat dengan kita, yang banyak berjasa dengan kita. Takkanlah kita nak terus melupakan mereka tanpa ada apa-apa amalan pun yang boleh menghubungkan kita dengan mereka. Jadi dalam Islam ada satu amalan yang namanya istighfar orang beriman. Kita sebagai orang mukmin muslim yang nak jadi betul-betul mukmin sebenar, muslim yang sebenar, mestilah ada ingat kepada sahabat-sahabat kita yang telah pergi dan kita beristighfar memohon ampun kepada mereka. Baik, kita bacalah apa yang telah ditulis oleh penulis kitab ini. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita supaya sentiasa memanjatkan doa terhadap orang beriman yang telah menemui Allah sebelum daripada kita. Sentiasa memanjatkan doa terhadap orang yang telah pergi menemui Allah sebelum daripada kita. Sebab apa? Sebab kita ni adik-beradik, bersaudara. Tadi saya sengaja saya mulakan kuliah malam ini, muqaddimah tadi saya mulakan ayat daripada surah Al-Hujurat, yang mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu adalah ikhwah.
bersaudara. Ikhwatun dah jadi perkataan Melayu kot. Tak, bahasa Melayu dia sebut ukhuwah. Mana datang perkataan ukhuwah tu? Daripada perkataan ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun, kata Allah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara, adik-beradik. Tuhan yang sama, kiblat yang sama, Rasulullah Nabi yang sama, matlamat yang sama, iaitu syurga redha Allah. Maka kenapa kita nak bergaduh? Walaupun mereka telah pergi, maka kita doakan kebaikan kepada mereka. Contoh, kalau kita ziarah kubur lah. Nak ziarah kubur, diajar kepada kita sunnah apabila berada di kawasan kubur, ziarah. Bukan, tak semesti ziarah lah. Tak semesti ziarah, mungkin kita lalu. Tak, macam kami, saya duduk Batak Rabik. Orang mungkin Batak Rabik ni dia bertuah. Sebab kalau dia pergi masjid, dapat dua sekali. Pergi masjid, pahala i'tikaf dapat, pahala berjemaah dapat, pahala ziarah kubur pun dapat. Sebab masjid Batak Rabik dia berjiran dengan kubur. Rugilah. Sebab tu kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, dia ingat pergi masjid, dia niat pergi masjid je lah. Walhal kubur tu ada kat depan. Maka dia kena niat juga, aku ziarah kubur, baca apa yang patut. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Yang ni hadis sahih, hadis sahih. Yang ahlal kubur tu riwayatnya ada yang dhaif. Saya ambil yang sahih. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Wahai ahli diyar. Diyar mana apa? Rumah, kediaman. Diyar daripada perkataan dar. Dar mana apa? Tak payah terjemah lah. Darul Ridwan, Darul Naim, Darul Ihsan. Tak, Perak, Darul Ridwan. Dar makna negeri, tempat, kediaman, rumah. Maka doa kubur, doa kita ziarah kubur, Assalamualaikum ahlad diyar. Banyak rumah, banyak kediaman, banyak tempat yang mana orang beriman kat kubur tu berada. Alam barzah masing-masing lah. Tak, kita doa apa dah? Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin. Daripada orang beriman, daripada orang Islam. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan aku ni, kita ziarah kubur, kita ingat mati. Nabi pun suruh. Nabi kata, dulu aku larang ziarah kubur. Syariat Islam, ziarah kubur bermula dengan haram. Tak? Kalau arak, bermula dengan halal. Kemudian baru haram. Tu kalau kita mengaji bab usul fiqh. Perubahan hukum selama mana Nabi duk ada lah. Sekarang Nabi dah wafat, tak boleh ubah dah. Tak, selama mana Nabi masih hidup, hukum berubah. Arak dulu halal, minumlah. Cuma jangan minum ketika nak solat. Turun ayat. Kemudian barulah haram. Ziarah kubur bermula dengan haram. Tak boleh. Nabi kata, kuntu nahaitukum, aku larang kamu. Sebab dulu zaman jahiliah dulu kan, orang Arab Mekah ni, dia pergi kubur, dia meratap. Tak, duk menangis-nangis tak. Bukanlah kata tak boleh menangis, tapi buat-buat menangis, meratap. Dia panggil niyahah. Niyahah dilarang. An-niyahah. An-niyahah mana meratap, satu bentuk ratapan kepada si mati. Bapalah mu mati. Tak, aku tak buah lagi denganmu, contoh. Maka kata Nabi, aku larang mu dulu sebab masa tu pengaruh jahiliah masih kuat, masih tebal. Tapi sekarang ketika berada di Madinah, ala fazuru, tak apalah, menziarah lah. Fa inna, sesungguhnya menziarah kubur itu ingat pada akhirat dan ingat pada mati. Maka antara cara nak ingat mati, banyak-banyak ziarah kubur. Dan ketika kita berdoa pada kawan-kawan kita dalam kubur tu, kita kata apa? Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Dan semoga satu hari nanti insyaallah apabila Allah berkehendak, aku akan menyusul. Tak, ziarah kubur ingat mati. Aku pun nak ke situ juga. Bila tak tahulah, masing-masing punya ajal lah. Ke situ jugalah kita sudahnya tak. Lahiqun, bersama-sama dengan kamu. Nas'alullah, aku berdoa pada Allah. Tu doa pada orang mati ketika berada di kubur. Aku minta dengan Allah, Nas'alullah halana, pada kami hak hidup ni, walakum pok-pokmu hak mati tu.
Hak masih hidup dan yang dah mati dalam kubur tu al-afiyah. Semoga diampunkan oleh Allah Ta'ala, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, sentiasa afiah dalam alam barzah. Itu doa ziarah kubur yang Nabi ajar kita. Tak rugi kalau kita tak buat, sebab kadang-kadang banyak kita lalu kubur. Tak, saya kadang-kadang lalu jalan mana tadi? Jalan di sini tak lalulah. Malam tadi saya kuliah dekat mana? Dekat Langkap. Ikut sana, ikut Masjid Taqwa. Tak, sebelah Taqwa ada kubur. Hari tu saya pergi kuliah mana? Baru ni jemputan di Manjung ke mana? Lalu kat kubur. Kita pun bagi salam lah. Assalamualaikum ahlal diyar. Tengok-tengok kubur Cina. Kena tarik balik lah. Tak, masa saya mula-mula sampai Teluk Intan. Tak, masa saya tahun 2005. 2005 mula-mula saya sampai kat sini. Depan sekolah konvent tu. Depan ke sebelah? Kat konvent dekat Holy tu lah tak? Oh, lalu kubur kita buah. Assalamualaikum, tengok-tengok salib. Kubur Kristian. Tengok kubur, tengok betul-betul. Jangan semua nak bantai bagi salam. Kubur India, kubur Kristian, kubur Cina. Jangan duk bagi salam lah. Salah. Kerana mendoakan orang kafir, ada ayat Allah melarang. Sebagaimana Allah melarang Nabi Ibrahim mendoakan bapa dia yang mati kufur, mati musyrik. Tu ziarah kubur, banyak berdoa. Baik, balik kepada ni. Samalah dalam kitab ni pun. Keberadaan mereka di alam kubur, keberadaan mereka di alam barzah amat memerlukan doa para saudara mereka. Mak ayah kita, mungkin mak ayah kita telah pergi. Mak ayah amat perlu doa anak-anak. Tiap kali anak-anak berdoa, maka masuklah pahala ke akaun pahala mak ayah kita. Kan ada hadis Nabi, waladun salihun yad'ulah, walaupun berapa lama dah dia meninggal. Lama dah ayah kita meninggal, lama dah mak kita meninggal, contoh. Tapi selama mana kita dah berdoa ke dia, hari-harilah dapat masuk pahalanya. Malaikat tulis, pahala apa ni? Anakmu berdoa kamu. Nabi kata, waladun salih, anak salih yad'ulah, mendoakan kepada mak ayah dia, maka dapat pahala walaupun dah meninggal. Kan tiga amalan, tiga perkara kan yang pahala berjalan walau dah meninggal. Salah satunya anak-anak soleh yang mendoakan. Tu dalam konteks mak ayah. Kawan-kawan pun sama jugalah. Saudara-saudara, adik-beradik kita, isteri kita meninggal, perlukan doa kita suami. Sebagai satu tanda kita suami redha ke dia. Isteri yang pergi, dia boleh masuk syurga dengan redha suami. Maka suami doalah untuk isteri. Suami yang telah pergi pun sama. Isteri banyakkan berdoa pada dia. Tak, dengan doa-doa yang akan diajar dalam kitab ini. Justru Al-Quran mengajarkan ungkapan yang cukup indah. Di dalam surah Al-Hashri, untuk sama-sama kita baca dan kita ungkapkan dalam doa-doa kita. Lalu diberilah kepada kita satu doa. Doa pun ya, istighfar pun ya, ayat Quran pun ya. Hebat. Dialah ayat Quran dan ia juga adalah doa dan dia mengandungi istighfar. 3 dalam 1. Surah apa? Surah Al-Hashri. Ayat 10. Boleh buka. Surah Al-Hashri ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Saya yakin tuan-tuan dah hafal kot. Kita ni orang lelaki ni, kita kena pandailah solat jenazah. Takkan kita tak tahu solat jenazah tak? Lebih-lebih lagi kita lelaki, kita seorang anak, kita nak solatkan mak ayah kita dan sebagainya. Maka antara bacaan dalam solat jenazah selepas takbir yang ke berapa ni? Yang keempat. Selepas takbir yang keempat. Allahu Akbar. Yang pertama Al-Fatihah. Allahu Akbar. Yang kedua selawat ke Nabi sebagaimana selawat dalam tahiyat akhir. Allahu Akbar. Takbir ketiga untuk si mati. Panjanglah tu, Allahumma ighfirlahu warhamhu. Dan takbir yang keempat, bukan untuk si mati je. Nah, yang telah lama mati. Takbir ketiga untuk yang baru mati. Takbir ketiga tu untuk hak depan, jenazah kat depan tu. Nah, takbir ketiga untuk depan kita tu, jenazah depan kita, baru mati tu, baru meninggal tu. Takbir keempat tidak dilupakan untuk yang telah lama pergi.
Sebagaimana ayat ni, Rabbana ighfir lana. Kan takbir keempat kan, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Masuk ayat ni, takbir keempat tu, solat jenazah. Ayat ini bermakna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, wahai Allah ampunlah dosa kami. Untuk kita juga minta ampun, kita berbanyak dosa. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Lagi untuk siapa lagi? Lepas pada minta ampun, ya Allah ampunlah dosaku, dan kepada ikhwan. Ikhwan makna saudara-saudara, adik-beradik. Tak? Saudara-saudara ni makna luas, sesaudara, seagama, seakidah. Yang mana mereka tu siapa mereka tu? Alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami. Yang telah dulu beriman dan juga telah dulu balik ke pangkuanmu ya Allah. Doa kepada orang-orang yang telah pergi, yang telah meninggal. Alladzina sabaquna bil iman, yang mana mereka mendahului kami dalam iman. Sebagai satu sangkaan baik, doa, mereka telah pergi, ayah kita telah pergi membawa iman yang Allah terima, mak kita telah pergi membawa iman, membawa akidah, membawa tauhid la ilaha illallah yang Allah terima, Allah redha. Maka doa juga untuk mereka. Mereka telah mendahului kita. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan janganlah kami ya Allah ada rasa hasad, dengki, dendam kepada orang-orang beriman, sama ada yang telah pergi atau yang masih hidup. Apatah lagi hak telah pergi, dia dah pergi, dah tak akan nak berdendam lagi dengan dia. Ghillan makna dendam, hasad, dengki. Ya Allah, janganlah engkau ya Allah letak dalam hati aku ni, fi qulubina, dalam hati aku ni satu perasaan, satu sifat, satu perasaan mazmumah. Imam Ghazali kata apa? Ulama-ulama tasawuf kata apa? Sifat mazmumah. Ulama tasawuf seperti mana Imam Ghazali, Ibnu Athaillah, Ibrahim Adham, banyaklah ulama tasawuf tu. Dia bahas tentang soal hati. Jangan ada dalam hati kita ni mazmumah. Apa makna mazmumah? Sifat-sifat tercela. Takabur, sombong, riak, hasad, dengki, termasuk dendam. Jangan duk berdendam. Sama ada dengan orang hidup atau orang yang telah pergi. Apatah lagi yang telah pergi. Tak ada pasal duk dendam dengan dia. Dia dah pergi lama, maafkanlah. Yang hidup pun tak boleh berdendam. Tak, ini semua ni sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang tak patut ada pada orang beriman. Yang orang beriman dia patut ada apa? Mahmudah. Lawan kepada sifat mazmumah ialah sifat mahmudah. Hati bersih. Kita tak ada musuh, tak ada dendam. Ni duk simpan dendam, ni sampai poin kawan tu dah lama mati. Oh, dendam lagi. Dendam pada siapa? Pada keluarga dia. Ini sifat yang tercela. Tak pasal-pasal. Anak bini dia yang tak bersalah, mesti simpan dendam pula. Jadi Quran mengajar kita, Nabi mengajar kita, Allah mengajar kita, baca doa ni, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada dendam kepada orang beriman. Itu doa yang terbaik kepada mereka yang telah pergi, ampunlah dosa mereka. Hak hidup ni pun aku tak berdendam, hak telah mati pun aku tak berdendam. Kalau dia buat salah kat aku maafkan dia. Kalau dia buat salah kat aku, dia mati, dia tak minta maaf, aku maafkan dia. Kan mulia sifat seorang Muslim tu. Tak apalah dia tak minta maaf kat aku, tapi tak apalah, nak buat macam mana dia dah pergi pun aku maafkan dia. Tu sifat mahmudah, sifat terpuji. Duk kira apa lagi dah. Tak. Ni kadang-kadang kita fikir, tak apa, aku tak maafkan, aku nak selesai di mahsyar nanti. Itu terpulanglah. Mungkin dia ada hak untuk selesai depan Allah nanti, tapi benda kecil-kecil ni maafkanlah. Setakat dia langgar kereta kita, calor sikit, takkanlah nak dendam 7 keturunan. Tak berbaloi. Setakat sikit benda-benda yang remeh macam tu, maafkanlah. Kerana kemuliaan seorang mukmin itu apabila mempunyai hati yang pemaaf. InsyaAllah lah, kita pun bukan tak ada salah dengan orang. Kita pun bukan tak ada salah dengan orang. Kita duk nampak salah orang je. Yang salah kita kat orang,
Kadang kita nampak salah orang kat kita, dia tu salah dengan aku, dia tu berhutang dengan aku, dia tu ngata kat aku, dia tu tuduh aku. Nampak orangnya. Kita dengan orang ni tak ada ke? Lambak-lambak lah kita duk ngata orang ke apa ke? Tak. Kesalahan kita, kadang kita tak sedar. Maka sebagaimana kita harapkan orang maafkan kita, maka kita berlapang dada maafkanlah orang. Inilah yang diajar dalam ayat ini. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Tanpa orang telah pergi. Ni kadang-kadang ada lagi perangai orang kita, orang telah pergi pun dia nak mengumpat lagi. Allah Rabbi. Tahu arwah tu Mungkin ada arwah tu. Dah arwah dah tu. Arwah tu kan dia sudah. Islam tu ajar macam ni. Mereka yang telah pergi tu sudahlah, tutup file dah, maafkan dia. Apa dia buat pun serah pada Allah. Tahulah Allah nak membalahnya. Tak, ni duk cerita lagi. Macam mana nak minta maaf dengan dia? Dah arwah, kawan tu dah arwah. Macam mana nak minta maaf dengan dia? Nak wasak dia dalam kubur. Nak wasakkan dia minta maaf lah, dia dalam kubur dah. Tak, perangai orang kita macam-macam. Arwah tu, ingat lagi tak arwah tu? Arwah pakcik tu, ujung kampung. Dia tu kan, cerita buruk. Subhanallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, macam-macam perangai. Ini dilarang oleh agama. Rabbana innaka raufur rahim. Maka doa ini, ayat Quran ini ditutup dengan Rabbana juga. Innaka rauf, sesungguhnya engkau amat melimpah belas kasihan. Rauf makna penyantun. Allah menyantuni hamba-hambanya yang mahu meminta ampun bagi pihak diri dia dan diri saudara-saudara dia. Bukan setakat raufun, penyantun pemurah, bahkan rahim, maha memberi rahmat. Tak digandingkan raufun dengan rahim. Subhanallah. Hebat nama-nama ini, kita dah baca dalam kitab akidah kan, Asmaul Husna. Nama-nama Allah Rauf, Rahim digandingkan. Allah melimpah belas kasihannya, betapa penyantunnya Allah, rahmat Allah luas kepada hamba-hambanya yang banyak berdoa dan banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis itu tajuk yang pertama malam ni. Masuk tajuk yang kedua. Ada 4 lagi, ada 3 lagi. Ada 3 lagi ni, saya rasa ni tak sempatlah 3. Satu lagi. Muka surat 83, istighfar Nabi dari segala jenis dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighfar, minta ampun daripada segala jenis dosa. Seolah-olah Nabi ni banyak dosa. Seolah-olah. Walhal Nabi tu maksum. Kita yang tak maksum seolah-olah tak ada dosa. Jadi terbalik pula. Nah, kita ni tak maksum, dosa berlambak, tapi punya malah istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, tak ada dosa, tapi punya rajin beristighfar. Antara istighfar ialah minta ampun daripada segala jenis dosa. Yang mana Nabi tak buat apa dosa pun dia maksum. Yang kita banyak jenis dosa, malah istighfar. Tak lalai mereka banyak buat benda-benda lain. Jadi disebut dalam satu bab ialah istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada segala jenis dosa. Kita wajib mengimani bahawa para nabi merupakan hamba-hamba Allah yang suci daripada melakukan dosa. Maksum. Namun begitu kita dapati para nabi selalu sahaja memohon keampunan kepada Allah terhadap dosa-dosa sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan disebut juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda, termasuk hadis riwayat Imam Abu Daud, juga ada dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Antara perkataan Nabi, istighfar Nabi ialah Ibnu Umar mengatakan, aku telah mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar. Ibnu Umar ni siapa? Abdullah bin Umar. Anak siapa? Anak Sayyidina Umar. Tak, anak Sayyidina Umar yang rapat dengan Nabi. Kan ada 3 Abdullah yang rapat dengan Nabi. Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi. Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, dan Abdullah bin Umar. Dan disebut dalam kitab sirah 3 Abdullah yang amat rapat dengan Nabi. Contoh rapatnya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ni, dia kata, aku sampai boleh kira. Aku ambil satu ruang waktu kesempatan aku nak kira berapa kali Nabi baca istighfar. Subhanallah. Aku kira Nabi SAW membaca istighfar. Dia pun kira-kira, dia dengar Nabi baca berapa kali? 100 kali dalam satu majlis istighfar. Dalam satu kedudukan, ada satu majlis lah.
Majlis apa wallahu alam, kita sebut dah. Dalam satu majlis tu, dalam satu kedudukan Nabi duduk situ, dalam majlis tu 100 kali dia duduk pasang telinga Abdullah Umar. Apa perkataan Nabi? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Simple je. Tak. Kita pun boleh hafal, kita mungkin dah hafal dah, kita pun dah hafal, ataupun kalau belum hafal malam ni pun boleh ingat, bukan susah pun. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Simple, mudah. Rabbighfirli, bukan tak pernah sebut dalam sembahyang, sebut Rabbighfirli duduk antara dua sujud tu. Tak, wa tub alayya, Rabbighfirli, ya Allah ampunlah aku ya Allah. Wa tub alayya, terimalah taubatku ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha tawwab. Maha tawwab mana apa? Maha menerima taubat, sebagaimana dalam Quran, innahu kana tawwaba, dan ar-rahim, maha pengasih, maha melimpah rahmat ni. Simple, mudah. Kita kadang-kadang kita tak nak hak simple mudah ni. Tak, macam baru ni ada seorang ustaz kata selawat hak simple, hak biasa-biasa tu cemuih, kata dia. La haula wala quwwata illa billah. Cemuih dia, kata dia. Kataan yang kurang adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat hak Nabi ajar tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat hak Nabi ajar, selawat Ibrahimiyah tu. Kama sallaita ala Ibrahim tu sampai ujung tu. Kalau baca dengan biasa-biasa, ulang biasa-biasa, cemuih, boleh jadi cemuih, dia kata. Habis tu nak kena apa? Nak kena tambah, nak kena berqasidah, nak kena menyanyi-nyanyi lagi. Rosak habis. Perkataan seorang ustaz ni. Ustaz mana tak nak sebut nama lah. Baru je masjid daerah panggil dia baru ni. Masjid kampung panggil dia, masjid kampung bahagia panggil dia 2 tahun sudah. Tak 2 tahun sudah masjid kampung bahagia panggil. Tahun lepas masjid daerah panggil dia. Saya tak nak sebut nama. Kalau sebut nama confirm kamu kena. Apa cakap macam tu? Sedangkan dia ada nama, ada pengikut, ada follower. Jadinya hak lekeh sangat daripada Nabi ni. Nabi ajar selawat tu lekeh lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, selawat Ibrahimiyah, tahiyat akhir tu lekeh sangat. Cemuih, jemu, bosan. Habis tu nak ajar macam mana? Kena tambah. Allahumma salli ala Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha. Contoh, nak menyanyi-nyanyi, nak berqasidah. Saya tak kata selawat syifa tu tak bagus. Saya tak kata selawat syifa tu tak boleh berselawat dengan selawat syifa, tapi utamakanlah yang sunnah. Jangan duk hentam hak sunnah ni, cemuihlah, bosanlah. Ini masalah pada ustaz-ustaz kita ni. Jadi orang dengar tu, ya tak ya juga, cemuih hak biasa-biasa ni, hak simple-simple ni. Sama juga istighfar pun, tengok istighfar Nabi simple je, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Simple, mudah. Malam ni pun hak mana belum hafal boleh hafal. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Baca. Nabi baca 100 kali. Subhanallah. Ya, Nabi tak ada dosa tu. Kita yang melambak dosa. Baca, boleh baca sambil bawa kereta, boleh baca sambil bawa motor, boleh baca. Muslimat ada kat belakang, muslimat sambil tumbuk sambal pun boleh baca. Sambil masak nasi, sambil goreng ikan pun boleh baca. Rabbighfirli, ampunlah aku ya Allah, wa tub alayya, terimalah taubat aku ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, antat tawwab, engkau maha menerima taubat, rahim, dan maha ar-rahim, maha penyayang, maha menyayangi hamba-Nya. Muka surat seterusnya, berdasarkan hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW mengambil berat tentang istighfar, walaupun baginda tidak melakukan dosa, walaupun dia tak ada dosa. Nabi ni maksum, tapi dia ambil berat tentang istighfar sampai 100 kali baca. Tu dalam satu majlis, belum majlis lain lagi. Majlis lain lagi sahabat tak dengar lah, sahabat tak kira lah. Hak ada kesempatan sahabat kira tu 100 kali. Ia merupakan satu sunnah yang perlu kita amalkan. Sunnah secara umum. Sunnah dapat 2 pahala. Yang pertama pahala istighfar. Yang kedua, kalau dia niat untuk meniru sunnah Nabi, sebiji perkataan Nabi guna tu, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dapat 2 pahala. Pahala minta ampun, istighfar, dan pahala niat nak mengamalkan sunnah, kerana cara istighfar itu sebiji dengan apa yang Nabi baca. Ia merupakan satu sunnah yang perlu kita amalkan. Malah terdapat satu hadis
yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang menunjukkan bahawa Nabi SAW memohon keampunan dari segala bentuk dosa walaupun baginda tidak melakukannya. Dosa ni banyak jenis. Dosa ni banyak jenis. Ada dosa kecil, dosa besar. Ada dosa dengan Allah, ada dosa dengan orang. Ada dosa sengaja, ada dosa tak sengaja. Banyaklah dosa ni. Ada dosa apa lagi? Nah, ada dosa terang-terang dosa. Nah, bahkan bangga pula orang tengok dosa dia. Macam zaman sekarang ni, zaman media sosial ni, live Facebook, live TikTok. Nah, live apa lagi? TikTok live. Tengok, berapa orang view, berapa views, berapa tontonan. Ramainya. Maka dia buatlah benda-benda hak karut-marut tu. Live. Terang, boleh tengok. Satu dunia boleh tengok. Hak mana ada TikTok, hak mana ada Facebook, hak mana ada Instagram. Media sosial. Fitnah hujung zaman ni. Itu dosa apa tu? Alaniyah. Ataupun perkataan lain, dosa al-jahru. Yang Nabi kata al-mujahir. Bukan muhajirin. Muhajirin lain. Jangan bertukar. Al-muhajirin orang hijrah. Yang tu kita nak. Kita nak jadi apa? Kita nak jadi muhajirin. Apa makna muhajirin? Orang berhijrah. Daripada dosa kepada pahala. Daripada sesak kepada betul. Daripada buat maksiat kepada buat ibadah. Itu bagus. Muhajirin. Orang berhijrah. Tapi yang ni bukan muhajirin. Bukan muhajir. Mujahir. Apa makna mujahir? Orang yang bangga dengan dosa. Terang-terang tayang. Terang-terang tayang depan orang. Buat rakaman. Bangga pula. Baru dia ada orang duk viral. Wallahualam, saya tak pasti. Mungkin tuan-tuan pun dapat kok benda viral ni, benda tular ni. Seorang founder kosmetik. Seorang, kita kata apa? Usahawan jual barang kosmetik. Dia cerita depan dia tu, abang, suami dia tengah buka seluar. Sampai target tu. Hujung zaman. Udah tak ada malu dah. Live ni orang rakam. Orang duk tular. Allahu Akbar. Astaghfirullah. Tak? Manja-manja depan kamera. Tak? Abang, adalah bahasa dia tu. Tak? Tengah buka seluar kata dia. Benda hak dalam bilik. Benda dalam atas katil, benda dalam kain, benda dalam bilik tu tak selalu tunjuk ke orang lah. Tapi itulah fitnah hujung zaman ni. Tak? Mujahir dengan aurat tertutupnya. Sudah hilang malu. Sebab tu dalam hadis Nabi, apabila lam tastahi, bila mu tak ada rasa malu, fasna ma syi'ta, mu buat apa hak mu suka. Dah mu ni tak ada rasa malu dah. Jadi banyak jenis dosa. Dan dosa mujahir lebih besar daripada dosa tersembunyi. Ada dosa terang-terang, ada dosa tersembunyi. Dia duduk rumah seorang. Tak tahu dia buat apanya. Termasuk dia buat dosa. Tak apa, tutup pintu rapat. Itu dia dengan Allah. Dia dosa, bukan kata tak dosa. Ya, dosa juga. Berdosa juga. Tapi dosa tersembunyi. Yang dosa terang-terang ni, bangga tunjuk kat orang. Lebih besar dosa dia daripada dosa tersembunyi. Sebab tu dikatakan al-mujahir. Orang-orang yang dibenci oleh Allah. Orang yang bangga buat dosa terang-terang tu tak rasa bersalah. Jadi banyak jenis dosa. Maka Nabi SAW berdoa supaya Allah ampunkan daripada segala bentuk dosa. Walaupun dia tak buat. Nabi tak buat dosa lah. Dosa kecil, dosa besar, dosa sengaja, tak sengaja, dosa terang, dosa sembunyi. Dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Tak, banyak jenis dosa. Baik, antara doanya ialah yang ni pun saya pun tak hafal lagi. Saya sebut terus-terang lah. Yang ni saya pun tak hafal lagi. InsyaAllah dengan berkat kuliah pada orang lain, maka saya kena azam, saya kena hafal lah doa ni. Panjang dah. Allahumma ghfirli khati'ati. Ya Allah, ampunlah kesalahanku. Wajahli, ampunlah kejahilanku. Ada dosa buat dalam keadaan dia tahu. Ada dosa dalam keadaan jahil. Itu jenis dosa juga tu. Ada orang buat dosa, dia tahu dah berdosa. Bukan tak tahu rasuah, bukan tak tahu berdosa.
Bukan tak tahu dosa rasuah, tapi dah 10 juta. Mungkin kalau 1000 dia tak ambil kot, kuat lagi iman kot. Kalau 500, 600 iman kuat lagi kot. Main setengah juta ni, dia tahu dosa, tapi ada dosa yang dia tahu dosa, ada dosa yang dalam keadaan jahil. Tak tahu pun dosa. Jahil lah. Oh, ingatkan tak berdosa ustaz? Tak, contoh. Saya ingatkan elok je orang kampung duk buat. Saya pun buat jugalah. Rupanya berdosa. Betul ustaz berdosa? Ya, berdosa. Sudah, minta ampun. Tu Nabi kata, Allahumma ighfir li khati'ati, ya Allah ampunlah dosa aku, silap, kesalahanku. Wa jahli, ada hak aku jahil, aku tak tahu. Tak, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia tahulah sebab wahyu turun ke dia. Kita hak banyak jahilnya. Dosa hak kita tak tahu berdosa. Wa israfi, kemelampauanku. Israfi makna melampau. Melampau batas. Fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni, yang kau lebih tahu ya Allah. Yang engkau lebih tahu yang aku dosa banyak mana. Iyalah kita tak tahu banyak mana dosa kita. Mana ada orang kira dosa? Ada tiap kali buat dosa masuk buku catatan. Kan ada orang tamat Islam ni, tiap kali buat dosa masuk buku catatan. Oh jenuh lah sejak daripada zaman balik ni. Balik umur 10 tahun katakanlah. Balik umur 10 tahun. Sekarang umur berapa? 40, 50, 60. Berapa tahun dah hidup ni dalam keadaan balik yang Allah kira dosa balik. Tak ada siapa pun catat dosa. Bukan kata buat dosa Allah. Hari ni aku mengumpat. Balik rumah, masuk dalam diary. Tulis dalam handset. Tak ada. Sebab tu kita kata, sebab tu Nabi kata, doa Nabi ajar ni, Anta a'lamu bihi minni. Engkau lebih mengetahui ya Allah dosa aku ni banyak mana. Di mana buat dosa, keadaan bagaimana, dosa hok kita minta ampun, dosa hok tak kita minta ampun. Engkau lebih tahu ya Allah. Anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfir li hazli wa jiddi. Ni panjang doa ni. Isyak dah masuk. Isyak dah masuk, saya kena laju sikit. Saya nak habiskan doa ni. Yang doa ni pun saya tak hafal lagi. InsyaAllah lepas pada ni, insyaAllah kita sama-sama hafal. Allahumma ighfir li hazli wa jiddi. Ya Allah, engkau ampunlah dosaku yang aku buat dalam keadaan bergurau. Hazli. Hazli makna bergurau. Gurauan. Iyalah kadang kita rasa kita nak bergurau je. Tak. Tapi rupanya dosa. Gelak-gelak lagi. Ada satu surau tu, lepas pada semayang, berdoa. Lepas pada berdoa, salam. Salam. Allahumma salli ala Muhammad. Sambil salam tu, tangan kanan salam, tangan kiri dia pegang latu-latu. Faham? Latu-latu lah. Tu bahasa apa? Sensor sikit, sensor. Saya tak sebutlah apa benda tu, latu-latu faham lah budak-budak sekarang. Dia boleh bergurau sambil selawat tu. Tak, lepas pada sembahyang biasa Allahumma salli ala Muhammad, tangan kanan salam. Tangan kiri dia main kat situ pula. Gelak-gelak. Kononnya bergurau. Boleh ke bergurau apa tu? Melibatkan maruah orang ni, melibatkan kehormatan orang. Tak, bila kita tegur tak boleh. Tak boleh ke gurau je. Gurau pun tak boleh. Ni lah doa Nabi ni lah. Minta ampun lah. Gurau bak lain lah. Nasib baik lelaki. Kalau perempuan lagi teruk berbenar lah gurau apa itu. Macam-macam lah. Jadi Nabi mengajar kepada kita, Allahumma ighfir li hazli, bergurau. Gurauan, ba'akidah tak boleh bergurau. Ba'akidah boleh bergurau. Boleh bergurau ba'akidah. Mau ni tai pusam. Boleh kalau kita kata, aku saja-saja, suka-suka je, main-main. Tak, hak berarak tai pusam tu. Sampai Menteri Agama pun tegur, Mufti Penang pun tegur. Boleh guna alasan. Tak apa. Saja je, suka-suka je nak gurau-gurau. Gurau-gurau kononlah hari ni kita bergurau-gurau, kita berlakon lah. Hari ni kita belagak Hindu. Boleh? Kamu nak belagak Hindu, anggaplah hari ni kita Hindu. Tak, buat-buat Hindu berarak, duk puja dewa tu, dewa ni, duk sebut dewa Krishna, dewa entah apa lagi, dewa Brahma. Hari ni kita jadi Hindu lah. Kita berlakon-lakon, bermain-main gurau-gurau je, boleh? Mana hak jahil ni tak tahu sempadan ni? Dia tak tahu sempadan dah. Batas-batas sempadan perkara merosakkan akidah. Maka kalau buat juga benda tu, tobat sungguh-sungguh. Taubatan nasuha. Mintalah ampun. Allahumma ighfirli.
Ampunlah aku hazli, apa aku bergurau, hak aku tak serius. Rupanya dosa, maka aku minta ampun. Wajibdi, dan aku bersungguh. Hak aku tak bergurau, tapi aku buat benda tu dengan serius, tapi rupanya berdosa. Ampunlah ya Allah. Wa khatayaya, dan ampunlah kesalahanku. Wa amdi, sama ada aku sengaja, aku apa ataupun tak sengaja. Yang sengaja, yang tak sengaja, minta ampun semua. Wa kullu dzalika indi, dan semua dosa, kesalahan hak ada pada diri aku ni ya Allah. Allahumma ighfir li ma qaddamtu. Nah, ini kita hafal lah, sebab ini doa tahiyat akhir. Yang atas tadi saya tak hafal lagi. Yang ujung tu adalah doa biasa kita dengar, iaitu doa tahiyat akhir sebelum memberi salam, iaitu Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampunlah dosaku hak awal-awal dulu, hak mula-mula dulu, hak masa aku muda dulu, dak ma qaddamtu, hak aku telah buat, wa ma akhartu, boleh jadi lepas ni aku buat, ampun, minta ampun siap-siap. Hak aku dah buat, aku minta ampun. Boleh jadi lepas ni aku berdosa lagi ya Allah. Wa ma akhartu, hak akan aku buat, tapi bukanlah azam nak buat dosa. Bukanlah berazam nak buat dosa, tapi mungkin boleh jadi aku buat pula lepas ni. Ampunlah ya Allah. Wa ma asrartu, apa hak aku sembunyi. Hak aku sembunyi orang tak tahu. Tak, kadang orang nampak kita, orang nampak kita AJK masjid, orang nampak kita kopiah, orang nampak kita berjubah dan sebagainya. Orang pandang mulia, sebenarnya di sisi Allah sama je. Wa ma asrartu, aku sembunyi, hak disembunyikan, hak aku buat orang tak tahu. Wa ma alantu, apa hak terang-terang. Dosa hak terang-terang, hak dibuat terang-terang, hak nampak, hak duk bangga lagi dengan orang tengok. Makin ramai tengok, makin bangga dia buat dosa. Makin ramai tontonan, makin ramai follower dia, makin banggalah video tu ditayang. Minta ampun. Wa ma alantu, antal muqaddim, engkaulah Tuhan yang mendahulukan. Wa antal muakhir, dan engkaulah Tuhan yang memperlewatkan. Wa anta ala kulli syai'in qadir, dan engkaulah ya Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Hadis ni riwayat Bukhari, sahih. Lebih hebat daripada dari segi ilmu hadis lah, berbanding doa hak simple tadi. Hak simple tadi dalam Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi ni bawah sikit dia punya level kualiti hadis berbanding dengan Sahih Bukhari. Jadi doa ni dalam Sahih Bukhari, yang mana kita semua tahulah hadis-hadis riwayat Bukhari ni semuanya adalah sahih. Baik, sebagai penutup, dalam hadis riwayat Muslim pula Rasulullah SAW diberitakan beristighfar dalam rukuk dan sujud. Maka kita boleh baca doa ni. Ini khusus kalau kita nak tambah doa dalam rukuk ataupun dalam sujud. Kecuali kita imam lah. Kita imam, kita kena ra'i makmum. Mungkin makmum dia tak boleh rukuk lama-lama ke, dia tak boleh sujud lama-lama. Jadi doa-doa macam ni lebih afdal kita baca dalam solat bersendirian kita ataupun solat sunat. Dan solat sunat tak apalah, mu nak rokok lama mana pun, tak mu nak sujud lama mana pun, tak terikat dengan imam, tak terikat dengan makmum. Solat sunat sendirian ni, maka boleh tambah dalam rokok, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Ataupun dalam sujud pun boleh. Kan Nabi kata saat paling dekat hamba dengan Tuhan bila? Bilakah saat paling dekat hamba dengan Tuhan? Maka Nabi kata itulah waktu sujud. Maka dalam sujud baca bacaan tambahan. Jangan cukup sekadar subhana rabbiyal a'la, daripada kecil sampai ketua, itulah, tak tambah-tambah. Daripada kecil sampai ketua, tak tambah-tambah bacaan sujud. Itu dia pun dia tahu. Padahal banyak lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma ighfirli. Banyaklah bacaan sujud ni. Tapi udah dia tak mengaji, hak dia tahu tu je lah. Daripada kecil sampai ketua, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, tak tambah-tambah. Walhal boleh tambah. Termasuk doa ni, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah aku. Tak zambi, dosaku kullahu, semua sekali. Diqahu ya Allah. Nak kecil kau besar, kau kecil kau besar, kau dulu awal akhir, kau dosa-dosa terdahulu, dosa-dosa akan datang. Wa alaniyatahu, terang-terang hak aku buat, wasirrahu, aku buat sembunyi-sembunyi tu, ampunlah semua ya Allah. Boleh kita baca sama ada dalam rukuk ataupun sujud. Wallahu a'lam. Cukup dah tuan-tuan, insya-Allah dah masuk dah. Saya tak boleh habiskan, panjang lagi ni. Ada 2 tajuk lagi insya-Allah, yang tu kita sambung pada pertemuan akan datang. Moga-moga apa kita baca kita faham. Itu berkaitan dengan istighfar.
istighfar kerana minta ampun dengan Allah lillahi ta'ala. Kita nak Allah ampunkan dosa kita, dan termasuklah kita semua mati dalam keadaan, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah apabila Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, insya-Allah. Perbanyakkan istighfar. Wallahu alam, cukup setakat itu insya-Allah. Kalau saya belum balik kampung lagi, insya-Allah kita sambung pada kuliah subuh hari Sabtu ni insya-Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.